Selamat kembali menonton rancangan Let's Get Lost. Saya gembira kerana anda masih setia bersama saya. Dalam episod ini, anda akan menerokai sebuah lagi tempat iaitu Bukit Batu Putih. Bukit Batu Putih terletak di Tanjung Tuan, Melaka. Bagi yang tinggal di Negeri Sembilan, anda boleh memandu ke Bukit Batu Putih yang jaraknya hanya 20 km dari Port Dickson. Jika anda memandu ke sini, anda boleh meletak kereta di sepanjang jalan menuju ke pintu masuk. Anda sedang menonton Let's Get Lost bersama saya, Annie Mosha, dan hari ini Annie berada di Taman Ekorimba Tanjung Tuan yang berada di sempadan Negeri Sembilan dan juga Negeri Melaka, ataupun lebih tepat lagi, hutan simpan ini berada di Negeri Melaka. Dan hari ini Annie akan bawa anda semua untuk melakukan satu aktiviti yang menyihatkan. Kita akan sama-sama mendaki ke puncak Batu Putih dan Annie akan bawa anda semua ke satu tempat yang bersejarah. Jadi kalau nak tahu apa dia, stay tune, tunggu apa lagi, Let's Get Lost! Dari pintu masuk, anda perlu berjalan melalui jalan berturap sehingga tiba di rumah api Cape Ricardo. Jalan ini agak curam dan memenatkan. Anda juga perlu memanjat tebing yang agak tinggi. Namun, terdapat beberapa buah pondok dan bangku yang membolehkan anda berehat sebelum meneruskan perjalanan. Terdapat dua buah jalan untuk ke Bukit Batu Putih. Jalan pertama melalui pantai dan jalan yang kedua pula melalui hutan. Dalam episod ini, saya akan membawa anda menyusuri hutan yang diberi nama Hutan Rekreasi Tanjung Tuan. Baiklah, selepas berjalan lebih kurang selama 15 minit di kawasan yang agak berbukit, sekarang ni Annie dah sampai ke tangga yang akan menghubungkan kita ke puncak Batu Putih. Sepanjang perjalanan tadi, Annie rasa tak adalah penat sangat, tapi mungkin cabaran kita ke atas ni. So, tunggu apa lagi? Jom! Perjalanan ke Bukit Batu Putih melalui pantai akan mengambil masa kira-kira 1 jam. Dan ianya lebih sukar berbanding jalan hutan. Bagi memulakan perjalanan, anda harus memasuki hutan dan berjalan sehingga tiba di Monkey Bay. Laluan melalui hutan ini lebih dekat dan mudah untuk diharungi. Malah, anda juga boleh berjalan dalam kesunyian dan ketenangan. Cuma, pastikan anda membawa lotion pelindung cahaya matahari jika anda merancang untuk mendaki bukit pada waktu tengah hari. Kerana haba matahari masih boleh dirasai walaupun trek terlindung di bawah pokok-pokok. Baiklah, sekarang ni Annie nak kongsikan kepada anda semua. Sepanjang perjalanan Annie menuju ke puncak Bukit Batu Putih ni, trek ini boleh dikatakan agak mudah dan tidak sukar dan sesuai untuk anda semua yang mungkin baru nak mencuba untuk mendaki. Anda juga boleh bawa keluarga untuk melakukan aktiviti di sini kerana treknya amat-amat mudah. Baiklah, sekarang ni lebih kurang 5 minit lagi Annie akan sampai ke puncak Bukit Batu Putih. Jom kita teruskan perjalanan. Semakin jauh anda berjalan, bunyi ombak akan kedengaran semakin jelas. Ini menandakan anda sudah hampir tiba di destinasi. Sesekali, anda boleh menikmati pemandangan laut yang cantik dan indah dari celah-celah rimbunan pokok. Ketika berjalan, hati-hati kerana anda tidak mahu kaki anda tersangkut pada akar pokok yang menjalar. Jika anda memakai kasut yang bertali,
pastikan tali diikat kemas dan tidak mudah tertanggal. Lautan biru sungguh indah dan mempersonakan. Jika anda ke sini, anda pasti tidak akan melepaskan peluang untuk mengambil gambar lautan dan pokok-pokok yang menghijau. Selamat kembali ke rancangan Let's Get Lost. Kita sedang menghampiri Bukit Batu Putih. Pemandangan di sekeliling saya sangat memukau, terutamanya di kawasan pantai. Apabila berjalan di trek, berhati-hati kerana terdapat batu dan akar pokok di atas lantai hutan yang boleh menyebabkan anda jatuh dan tercedera. Jadi, melangkahlah dengan cermat. Di sini, kita dapat melihat bongkah-bongkah batu yang lebih besar dan akar-akar pokok yang timbul. Jangan tergopoh-gapah dan ambil masa untuk berjalan. Akhirnya, kita sudah tiba di dasar Bukit Batu Putih. Untuk tiba di puncak bukit, anda harus melalui trek yang berbatu, lebih kurang 15 minit dari jalan hutan tadi. Tahukah anda, Bukit Batu Putih mendapat nama kerana trek berbatu ini? Walaupun agak mencabar, sebenarnya bukit ini tidaklah begitu sukar untuk didaki. Pastikan anda sentiasa berhati-hati dan fokus pada setiap langkah yang diambil. Jangan tergopoh-gapah untuk tiba di puncak. Tali disediakan untuk memudahkan para pendaki menaiki dan menuruni bukit. Yahoo! Saya berjaya naik ke puncak! Sekarang ni Annie sudah pun sampai di puncak Bukit Batu Putih, di mana Annie mengambil masa lebih kurang 40 minit daripada bawah untuk sampai ke atas puncak ni. Dan sepanjang perjalanan tadi Annie ditemani dengan pemandangan alam yang begitu indah. Namun ada satu cabaran yang agak sukar Annie rasa, di mana Annie perlu mendaki di celah-celah batu menggunakan tali. Tapi jangan risau, tali telah pun disediakan, dan apabila kita sampai di ke atas ni, wow, pemandangannya begitu cantik, seolah-olah Annie berada di atas pulau dengan pemandangan pantai di mana airnya yang begitu biru dan juga jernih. Jadi untuk anda semua yang sukakan pemandangan pantai dan keindahan alam, anda boleh datang ke sini. Puncak Bukit Batu Putih ini berketinggian 285 meter daripada paras laut. Saya yakin
Anda tidak akan menyesal kerana terpaksa bangun awal pagi dan bermandi peluh untuk merentasi hutan dan mendaki bukit. Cantik sungguh pemandangan daripada puncak bukit ini. Sebelum memulakan pendakian, anda harus memakai kasut dan pakaian mendaki yang sesuai kerana di puncak terdapat batuan yang sangat tajam. Berhati-hati ketika berjalan di atas batuan. Kesilapan kecil boleh menyebabkan kecederaan yang serius. Perhatikan sekeliling anda dan pastikan tempat yang anda berdiri betul-betul selamat. Tarikan utama Bukit Batu Putih ialah pemandangan yang indah yang boleh dinikmati dari puncaknya. Lautan yang biru yang mengelilingi Selat Melaka sememangnya mempersonakan. Saya ingin berkongsi dengan anda satu fakta yang menarik. Bukit ini terbentuk daripada batuan kuarza yang berusia lebih daripada 200 juta tahun. Selain itu, hutan ini merupakan satu-satunya hutan hujan tropika yang terletak di persisiran Laut Malaysia. Sekarang kita sudah tiba kembali ke lokasi yang sebelumnya, iaitu Rumah Api Cape Ricardo. Pada sekitar abad ke-16, orang Portugis telah menamakan Tanjung Tuan sebagai Cape Ricardo yang membawa maksud Tanjung Retak. Sekarang ini Annie berada di Rumah Api Tanjung Tuan. Inilah tempat yang Annie katakan bersejarah sebentar tadi. Rumah api ini dibina pada tahun 1819 oleh kerajaan British, khususnya Stamford Raffles, dan ianya dilancarkan pada tahun 1863. Baiklah, jom ikut ini kita teroka kawasan bersejarah ini. Rumah api ini dibina pada abad ke-16 dan dipercayai merupakan rumah api yang tertua di Malaysia. Persisir pantai Tanjung Tuan ini terkenal sebagai tempat pertempuran tentera laut Portugis dengan Belanda pada tahun 1606. Pertempuran itu merupakan pertempuran pertama dalam rentetan konflik antara kedua-dua kuasa besar Eropah itu dan berakhir dengan kemenangan Belanda pada tahun 1641. Namun malangnya, rumah api ini tidak dibuka kepada orang awam. Sekarang, saya nak berjalan-jalan di pantai. Sambil berjalan, saya boleh melihat telatah sekumpulan monyet yang mempunyai bulu hitam.
Mata mereka dikelilingi oleh kulit yang putih. Comel sungguh kumpulan monyet Dusky Leaf ni. Menurut Kesatuan Antarabangsa untuk Pemeliharaan Alam Semulajadi (IUCN), populasi monyet Dusky Leaf termasuk dalam senarai spesies haiwan yang terancam. Jika kita mendongak ke atas, kita boleh nampak beberapa ekor monyet. Terasa seperti mereka memerhatikan gerak-geri kita. Tanjung Tuan juga tersenarai sebagai lokasi burung pemangsa yang penting oleh NGO seperti BirdLife International, National Geographic Society dan Hawk Mountain Sanctuary. Malah, bagi burung pemangsa seperti helang dan hering yang berhijrah dari Rusia dan China ke Australia merentasi Selat Melaka, Tanjung Tuan berfungsi sebagai perhentian sementara mereka. Di sinilah burung-burung pemangsa yang berterbangan pada waktu malam akan berehat dan mendapatkan makanan sebelum meneruskan perjalanan pada keesokan harinya. Air di pantai ini sungguh jernih dan berwarna biru. Saya rasa sungguh nyaman semasa duduk di tepi pantai sambil mendengar bunyi deruan air. Sementara menunggu matahari terbenam, kita boleh meneroka pantai ini dan berkenalan dengan pelbagai spesies flora dan fauna yang boleh dilihat sepanjang pantai. Fakta menarik, apabila matahari terbenam, udara di sekeliling kita akan menjadi lebih dingin dan pemandangan akan bertukar kepada warna jingga keemasan. Saya sudah menemui lokasi yang strategik untuk melihat matahari terbenam. Ini lokasi strategik jika anda ingin melihat matahari terbenam yang sungguh indah. Kita boleh duduk di atas batu-batu ini. Sambil menanti matahari terbenam, kita boleh berehat sebentar. Baiklah, sekarang ni kita sudah sampai ke penghujung rancangan untuk episod pada kali ini. Hari ini Annie dah bawakan anda semua untuk mendaki ke puncak Bukit Batu Putih dan juga kita telah melawat tempat bersejarah Rumah Api Tanjung Tuan. Dan sekarang ini bertemankan matahari terbenam dan laut yang begitu luas membuatkan Annie terasa begitu kerdil. Jadi untuk anda semua tidak perlu merasa hebat kerana kita hanyalah insan biasa di muka bumi ini. Jadi lepaskan diri anda daripada tekanan hidup. Saya Annie Mosha mengundurkan diri. Assalamualaikum. Let's get lost. Berlatar belakangkan kecantikan panorama matahari terbenam, kita sudah sampai di penghujung rancangan. Terima kasih kerana sudi menyertai saya dalam sebuah lagi episod menarik Let's Get Lost.
Jumpa lagi dalam episod seterusnya.